Alright, okay, so we are going to take a look on the chapter 4, concept of classes part 2. Okay, before this, you have learned on concept of classes part 1, where you learn on the object definition class, okay, that contain the constructor method, mutator method, accessor method, calculator method, and printer method, and then how we can manipulate all of this method for within the main class. Okay, now we are going to move forward to another part. Okay, so the topic that we are going to learn is array of object. Okay, array object. Kita dah buat object kan, and then how can we store this object into an array, and then how we can manipulate the array, how we can use the array. Okay, next, method overloading. Okay, what does it mean by method overloading? And then the usage of this parameter, this reference. Okay, passing parameter, where we can have object as parameter and also object as method type. Okay, next is composite object. Yeah, this is a very important topic or important component that you need to fully understand, okay, to proceed to do a Java project. Okay, kamu kena betul-betul faham konsep-konsep yang ada ni. Dengan faham konsep-konsep ni, baru kita boleh move forward dan kamu boleh menjayakan kamu punya Java project nanti. Okay, sekarang kita tengok array. Okay, array, basic array, and then array in class and methods. Programming with array and classes. Okay, array dan juga Java memang sinonim, memang diperlukan, memang kena ada. Sebab apabila kita membangunkan sesuatu program, kita tak akan buat program tu untuk create satu objek saja. Tak akan ada satu komponen saja. Kita akan ada banyak komponen, okey? Lebih daripada satu. Selalunya 5, minimum 5, ataupun maybe can be 10. Okay, so bila ada komponen ataupun objek-objek yang kita nak create ni lebih daripada satu, jadi kita memerlukan array lah untuk menyimpan data tu secara lebih efisien. So the motivation on how why we, why we need to use array is how to organize 200 students as object. Okay, let's say kita dah create class student. Next, kita akan create objek student ni sebanyak 200. Kan, kalau kita tak ada array, macam mana kita nak simpan data-data tu? 200. Adakah kita perlu type coding yang panjang untuk setiap satu student sehingga 200, kan? Jadi, untuk memudahkan, kita guna array. 200 different student names. Macam mana kita nak store 200 different student names, kan? Kalau ada nama yang berbeza untuk 200, macam mana kita nak store, macam mana kita nak manage, macam mana kita nak guna, nak panggil, kan? Organize data for efficient access. So the array, the function of array is to organize data for efficient access. Okay, bila kita ada array, mudah untuk kita store, mudah untuk kita access, dan coding line akan lebih singkat lah. Okay, kalau kita menggunakan array. Kalau tak gunakan array, kita nak kena buat satu-satu objek ni. So akan jadi terlalu banyak lah. Array is multiple objects of the same class type. Kena ingat, array adalah digunakan untuk menyimpan multiple objects, untuk store, untuk simpan data berkenaan banyak objects yang same class type. Sama class type. Kalau berbeza class type, tak boleh. Array digunakan untuk simpan banyak objek yang ada class type yang sama. Okay, an array is a single name for a collection of data values. Okay, array kita akan berikan nama, single name, variable name untuk array tu, yang mana dalam array tu akan ada collection of data value. Akan ada collection, maksudnya ada banyak data value yang kita simpan di dalam array tu. Di mana all of the same data type. Di mana all of this data value are the same data type. Okay, data value yang kita simpan dalam array tu, dalam satu array mestilah dalam data type yang sama. Tak boleh data type yang berbeza. Subscript notation to identify one of the value. Okay, so dia boleh ada subscript notation. Ada satu keyword untuk kita identify satu-satu value tu. Okay, which is index, nombor index, kan?
Kita nak panggil array di kedudukan 1. So that kita guna 1 tu. So that is what we call it as subscript notation. Array is a carryover from earlier programming language. Okay, maksudnya advanced. Okay, daripada kita dah belajar programming yang sebelum ni. Okay, next step adalah kita kena belajar berkenaan dengan array ni. Accessing each of the values in array is usually by using loop. Okay, bila kita create array, kita akan buat array untuk satu round, untuk satu coding saja, satu coding part. So untuk menggunakan array tu banyak kali, kita perlu menggunakan looping. Okay, for looping, while looping, okay, and so on lah. Okay, now let's take a look on how we can create array. Okay, macam mana kita nak create array ni? Okay, this is the general syntax for declaring an array. Okay, nak create array, kita perlu write down like this. Okay, write the coding like this. Data type of array, and then follow by this square bracket. Okay, kena ada data type untuk array tersebut. Kan kita dah identify dah, array ni nak simpan data jenis apa. So, daripada situ kita dah mention, kita declare di sini. Whether it's integer, string, double or float. Kemudian letakkan square bracket ni. Okay, bracket yang square ni. And then array variable name. Nama variable untuk array tersebut. Follow by new data type tadi. Data type sama balik ni. Kalau sini integer, sini pun integer. Sini double, sini pun double. And then dalam square bracket ni boleh letak length. Berapa banyak storage yang kamu nak untuk array tersebut. Nak assign kepada array tersebut. Adakah 5, adakah 10, and so on. Okay, boleh letak di sini. Kita panggil dia, untuk array kita panggil sebagai length. Okay, length itu menandakan adalah berapa banyak storage yang kita nak bagi kepada array tersebut. And then in array, the first element has index 0. Okay, kalau kita tengok di sini, contoh kita kita create array length with 5 array length. So 5 kan. 5 array length, and then dalam ni, bila kita buat yang ni, kita punya compiler dalam komputer akan allocatekan 5 memory like this. Okay, 5 array. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so the value will be stored in here lah. Setiap value akan disimpan di sini. Simpan sini, simpan sini, simpan sini, simpan sini. Cumanya untuk array kita ada index. Okay, index ni adalah address ataupun alamat untuk array tersebut. Yang mana alamat tu, address tu start from 0. Okay, the first element has index 0. Okay, index ni adalah address. First element start with 0. So di sini kita start dengan 0 lah. 0. Lepas tu baru 1, 2, 3, 4. Okay, first index 0 and so on. So if the element or the data are located here, okay, we can call it as element at index 3. Okay, walaupun dia adalah index yang keempat kan, kalau kamu tengok di sini. Sorry, data disimpan di tempat yang keempat. 1, 2, 3, 4. Tetapi disebabkan kita start index dengan 0, elemen tu ada di index 3. Okay, kena alert untuk ni. The n element has index n minus 1. Ini dimasukkan. Walaupun dia adalah data yang keempat kan. 1, 2, 3, 4. Tetapi untuk dapatkan index dia adalah, address dia adalah n minus 1. So 4 tolak 1 jadilah 3. So 3 adalah index ataupun address untuk elemen ini yang merah ni. The last element has index length minus 1. Okay, so last element. Sini. Last element ada index length minus 1. So length tadi 5 kan. Array length 5. So 5 minus 1 adalah 4. So kedudukan array yang terakhir adalah di index 4. Okay, so kamu kena alert about this. Kena pandai, kena aware berkenaan dengan kedudukan index tu. Dia start from 0. Okay, creating array. Ni dia tunjuk macam mana actual one. Contoh. Okay, so kita boleh create macam ni. Type of array. Data type array tu, adakah integer, double, string, char, and so on. Okay. And then follow by square bracket ni. And then array variable name. Any name lah untuk kita namakan objek untuk array kita create ni. New. And then integer balik. Kena sama dengan type of array yang awal tadi.
And then square bracket, letakkan length 10. So bila kita run coding ni, compiler kita akan create array dan allocate 10 address, 10 storage, kedudukan storage untuk array tersebut. Okay. Tapi tengok, dia ada square bracket. Square bracket. Kalau yang bawah, kan, yang bawah sama, int and then square bracket, int values. Tetapi dia equal to nampak curly bracket. Okay, curly bracket. Bila curly bracket ni maksudnya adalah kita nak simpan data tu ke dalam array ni. So kita pun simpan satu, ni ada value data value. 1, 5, 18, 3, 7, 9, 23, 5, 11, 2. Okay, so kita simpan 10 data tu. So kita dah ada lah data. Dan kita simpan dalam array ni. Okay, so perbezaan antara square bracket dan curly bracket adalah square ni untuk kita letakkan berapakah length dia. Manakala untuk curly ni adalah untuk kita masukkan siap-siap value apa yang kita nak masukkan ke dalam array list ni. Okay, itu perbezaan square bracket dan curly bracket ni. Okay, so make sure kamu tak confuse. Okay, nanti dalam final kalau ada soalan yang tanya apa perbezaan ataupun apakah output ataupun result from this array declaration, make sure kamu boleh jawab. Okay, perbezaan antara square bracket dan curly bracket ni. Okay, we take a look deeper on how to create array. So the first step is declaring an array. Example, int book. Okay, ini adalah declare array. Okay, int book. Declare array type of int book. Ini adalah proses di mana kita declare array. Kemudian kita nak create array tu adalah kita sambung book equal to new int square 100. Okay, ini adalah style kalau kita buat two line of declaring and creating array. Okay, ini adalah kalau kita buat two line. Okay, kalau one line macam ni, nampak? One line macam ni. Kita declare, kita letak square bracket, and then kita letakkan variable, and then kita assign siap-siap. Ini adalah proses di mana kita declare and create array dalam satu line. Buat satu line. Okay, kalau kamu nak buat secara dual line, dia akan jadi macam ni lah. First kena declare dulu, int book. Okay, int square bracket book. Declare macam ni dulu. Next line baru kamu create array. Macam mana? Book ni, book equal to new int square bracket 100. Ini adalah proses kita create array. Boleh juga kamu combine sekali. Okay, kalau combine sekali maksudnya int square bracket book equal to new int square bracket 100. So itu buatlah satu line. So kamu tengok mana yang kamu lebih selesa dan mudah faham. Okay, kalau macam saya suggest untuk buat dalam satu line lah. Which is like this. Okay, declare dan create array dalam satu line macam ni. Okay. To refer to a specific element in the array, okay, nak refer specific element. Also call an index variable. So macam ni, book and then index 3 equal to keyboard.nextIn. Maksudnya keyboard.nextIn ni adalah the receive user input. Okay, user input maybe name about the book. So bila user input tu dia akan store di index 3. Nampak? Book and then square bracket 3 kan. Jadi apa pun yang user input di sini dia akan store di index 3. Okay. Next kita nak panggil pula apa yang dia store di index tu adalah system.out.println you entered and then plus book square bracket 3. Ini adalah macam mana kita nak panggil balik. Nak display balik apa yang user masukkan di index. Yang mana contoh ni beritahu index 3. Okay. So this is how we can call it back to display the data. System.out.println you entered plus book. Okay, nama array ni kan, nama array and then square bracket, okay, and then index yang ke berapa. Itu adalah contoh macam mana kita nak display array tu. Contoh yang mudah lah untuk kamu faham dulu sebelum kita beralih ke menggunakan looping untuk array. Okay, index is also called subscript. It must be an integer. Okay, index ni, index juga dipanggil sebagai subscript. Okay, sebab apa?
ia akan menunjukkan address ataupun alamat ataupun kedudukan data dalam array tersebut. So, index dia penting lah supaya kita boleh panggil data yang betul, kan? And it must be an integer, dan kena jadi integer lah, 0, 1, 2, 3, nombor bulat, tak boleh ada nombor perpuluhan ataupun string. Okay, index ni nombor bulat, start from 0 until n number atau sampai habis. Okay, so let's say kita create kita create array macam ni. int x and then square bracket equal to new int and then curly bracket ni kamu masukkan siap-siap data dah. So bila kedudukan masuk macam ni, dia akan masuk mengikut kedudukan lah. 34 will be inserted in array index 0, 21 index 1, 2 index 2, 66 index 3, 564, 67 index 4. Okay, sedangkan duduk di kedudukan secara tersusun. Okay, contiguous. Mengikut array tu. Kan, ikut array. Nampak array bila kita create, dia duduk sebelahan. Okay, bila kita run this coding, komputer kita akan create satu array yang mana array, setiap kedudukan array tu duduk secara bersebelahan. Contiguous memory location, nampak? 0, 1, 2, 3, 4 duduk secara bersebelahan. Dan dalam komputer kita, dia punya address adalah setiap satu ni akan mewakili, setiap satu data ni mewakili 4 bit. So that's why di sini dia nampak kedudukannya 1000. Okay, 1000. So dia isi 4 sampai ke 4. Ketiga, next 1004. Next 1008. Next 1012. Next 1016. So setiap memori dalam index ni dia simpan 4 bit, 4 bit of memory. Okay. So that's why memori dia bertambah secara bersebelahan. Memori yang ke 1000, ke 1004, ke 1008, ke 1012, 1016. Okay. Index array ni duduk secara bersebelahan. Alright. Next. Kalau ada tak faham boleh tanya. Sama ada kamu cakap melalui mic ataupun chat box. Okay. Boleh tanya je. Next. Example of creating array. Macam mana kita nak create array mengikut data type yang tertentu. So let's say we want to create 80 element array with base type char. Okay, kita nak create array dengan base type char ni. So how? Letakkan dulu dia punya data type char and then square bracket followed by variable. Nama array tersebut. So contoh dia bagi sini adalah simbol equal to new char. So dalam square bracket letak 80 sebab kita nak create 80 kan. So dalam square bracket ni letak siap-siap 80 length dah. So kita tahu lah, oh simbol ni adalah dalam data type char dan kita boleh simpan 80 elemen. Next, 100 element double array of double. Nak create double pula. So sama juga macam char tadi, cumanya depan ni kita ubah double. Double square bracket and then variable name. So dia letak reading. New equal to new double. And then square bracket 100. Sebab dia nak letak 100. Okay. So tengok nanti soalan minta kamu, kalau soalan test ataupun final minta kamu create 100. Make sure kamu di array ni dah assign dah 100. Kalau 80, 80. 50, 50. Assign siap-siap di sini. Okay. C. 70 element array of species. Cuba tengok. Ni species pula. Tadi char and double. Primitive data type yang biasa kita gunakan. Tetapi macam mana kalau kita nak create array untuk objek, untuk kelas objek, kan, species ataupun person ataupun student. Okay, kita nak create untuk objek, nak simpan objek. Macam simbol dan reading, dia pakai data type char and double. So apa yang disimpan dalam ni adalah attribute saja, maybe char. Gender kan, dia simpan gender saja. So kalau kalau F female, kalau M male, so disimpan di sini. Macam double reading, maybe double ni boleh jadi bacaan meter kan, ada point, ada titik perpuluhan. So setiap data yang disimpan di dalam array ni adalah dalam bentuk double, 0.0, 0.27, 1.77 and so on. Okay. Tetapi untuk spesies ni ataupun objek, kita nak simpan dalam array tu satu objek terus. So macam mana? Sama juga, cumanya depan ni kita ubah. Kita letakkan type kelas tersebut, species.
tu square bracket, and then nama variable untuk objek species specimen equal to new species 70 kan, dia nak 70 ataupun student CS 186 equal to new student 10 kan, ataupun person square bracket P1 equal to new person 10. Macam tu. Okay, untuk kita create objek. Okay, data type yang objek. Okay, any question so far? Boleh faham setakat sekarang ni? Boleh so, kalau boleh saya proceed Alright. So ini adalah array, macam mana kita nak create array. So macam ni lah cara untuk kita create array Array length. Array length is specified in the bracket. Kan, nampak ni? Dalam bracket ni. So kita specify, kita nyatakan di sini. It is the maximum number of element the array can hold. Okay, bila kita letak di sini adalah nombor yang maksimum. Storage is allocated whether or not the elements are assigned with value. Okay, so let's say macam dia beritahu ni, the attribute length. Car, kan kita nak create array untuk objek car. Car, okay, nama kelas tersebut, car. And then square bracket, nama array tu entry equal to new car. Kemudian dalam square bracket kita letak 20. Length dia 20. Okay, jadi bila kita specify length dia 20, kan, bila kita create array untuk car ni dan kita nyatakan, okay, kita nak length dia jadi 20. Tetapi value kita masuk adalah 10. Kan? Jadi kita ada balance lagi 10. Jadi walaupun macam tu, walaupun kita hanya isi 10, dia tetap kira length tu sebagai 20. Okay? Storage is allocated whether or not the elements are assigned with value. Okay? Walaupun kita dah allocate, kita dah create objek array tu dengan 20 length. Okay? Dia punya storage ada 20, tetapi kita hanya masukkan 10. Okay? Tetapi apabila kita panggil system.out.println entry.length, dia akan masih display 20 juga walaupun kita hanya masukkan 10 data. Okay? Itu untuk array. The length attribute is established in the declaration and cannot be changed unless the array is re-declared. Okay, bila kita create array dan kita dah specify 20, kita tak boleh ubah dah array tu. Tak boleh ubah dah length array tu. Okay, melainkan kita declare balik. Ataupun melainkan kita menggunakan variable yang boleh berubah. Okay, sekejap kita tengok. Okay, macam mana kita nak menggunakan array yang boleh berubah. Okay. Array length specified at compile time. Okay, ni bila kita create array kan. So kita create array int array1 new int and then kita letak 10. So apabila kita compile, kita run the coding, bila dia run line ni, pop sampai sini, kita punya komputer akan allocate dah 10 storage untuk array1. Okay. Array length specified at runtime using calculate size. Ini kalau compile time, masa kita compile. Ini masa run ni. Ini adalah macam mana kita nak change the array size. Okay. int size equal to 200. Kalau kita assign 200 kepada size ni. Okay. int array2 equal to new int size. So size ni dia akan ambil di sini. Yang mana size dia adalah 200. Okay. So bila kita buat array yang macam ni, dia akan specified semasa kita run the program. Bukan semasa kita compile. Masa kita compile, dia akan detect macam ni. Masa kita run, kalau kita buat macam ni, baru dia akan detect. Okay. So, size ni akan jadi 200. Okay. So, let's say, selepas kita create array ni kan, bawah ni kita buat operation yang membuatkan size ni berubah. So, di sini pun dia akan update. Okay. Kalau, as long as we put it inside the looping. Selagi kita letakkan dalam looping, okay, kadang-kadang maybe kita nak tambahkan size tu, kita letak size di looping. Okay, let's say if kita kata macam mana, if size equal to 200, kita minta user masukkan lagi data. So kita increase the size plus. So size akan bertambah 201. So di sini dia akan tambah lah 1, jadi dah 201 and so on lah. Okay. Ini adalah cara macam mana kita nak
nak buatkan size tu berubah-ubah. Okay, array name pula. Using singular rather than plural names for arrays improve readability. So for example, it's easier to read score 3 than scores 3. Nampak tak? Kalau boleh gunakan singular name. Nama singular. Jangan letak plural. Okay, tak perlu letak S ni. Kita letak singular je, score instead of scores. Okay. Okay, next. Example of array. Create one-dimensional array. Okay, then we want to print the value of A5. Dan kita create array yang dinamakan sebagai A. Kemudian kita nak dapatkan value. Kita nak print value di index 5. So, macam mana? First, kita initialize. Kita create object array. Kita create array. Okay. int A square bracket equal to new int square bracket 12. So, kita dah allocate dah 12 memory untuk array A ni. Kita allocate dah ada 12. Next is kita boleh masukkan data. So let's say kita masuk data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 until 12 kan. So ini adalah data value dia. Manakala index, address dia kita start from 0. A0 value 1, A1 value 2, A2 value 3, A3 value 4 and so on sampai hujung sekali. So last sekali adalah A11. Okay, value 12. Okay. So nak tahu array index yang last sekali adalah length tu minus 1. So length dia 12 kan. 12 tolak 1, 11. So index yang terakhir untuk A ni adalah 11. So that's why sini 11. So tengok dia letak di sini. System.out.print A5. A square bracket 5. Maksudnya di A index 5, kedudukan ke 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5. So dia akan print 6. So the output will be 6. Value di index 5 adalah 6. Sebab kita panggil A square bracket 5. So jadi 6. Okay. So di sini kamu kena aware. Okay, jangan confuse. Sebab okay 5. Kalau 5 saya kamu ambil sini pula kan. Kalau sini A4. A4 untuk value 5. Ini A square bracket 5. Maksudnya di index 5. So this one. So value dia adalah 6. So ini pun tricky juga. Okay, nanti dalam test ataupun final dia minta kamu keluarkan value di index tertentu. Kena make sure kamu aware. Index tu index yang betul. Okay, jangan confuse. Index 5. Kalau square bracket index 5. Okay, kalau curly dia akan minta index 4 lah. Kalau curly kan maksudnya di manakah index di kedudukan index berapakah value 5. Tu kalau untuk curly bracket. Itu jawapan dia akan jadi A4. Tetapi untuk ini dia letak square bracket index kedudukan. So kita tengok sini index 5. So value is 6. So make sure kamu aware dan tak confuse apabila nak menjawab test dan final nanti. Next, array of string object. Okay, kita nak simpan array yang mana objek dalam dia adalah dalam format data dalam dia adalah format string kan. So kita declare string, data type ada string, square bracket, nama array tu name list equal to new string and then kita assign kita 5. Okay, length dia akan jadi 5. Okay, next kita nak masukkan data ke setiap array tu. So kita boleh assign macam ni. Name list square bracket 0 equal to Amanda Green. Name list 1 VJ Aurora. Name list 2, name list 3 and name list 4. That makes up 5 data object. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. So kita akan start from index 0, 1, 2, 3, 4. So nak tahu dia index last tu berada di nak tahu objek last tu berada di index mana adalah 5 minus 1. So dapat 4. Okay. Index 4 akan menyimpan, akan store objek yang last terakhir sekali. Okay, ini kalau 5 kan. Amanda Green, VJ and so on. So 5, okay. Kalau 5, kalau bawah 10 lah. Bawah 10 kita boleh lagi nak buat macam ni.
name list kosong, name list 1, 2, 3 kan, boleh lagi nak isi. Tetapi kalau 200, macam mana nak buat? Tak payah kita nak buat satu-satu ni kan, satu sampai 200. So dia tak efficient. Sebab tu kita perlu menggunakan looping. Okay. So dia akan store macam ni lah, 0, 1, 2, 3, 4. Apakah value dia? Value. Okay, and so on. Okay. Now we are going to take a look on initializing array elements in a loop. Kita dah tengok dah. Kita nak menggunakan loop. Okay, sebab macam ni boleh untuk data yang sikit. Kalau melibatkan data yang banyak kan, adalah tidak efisien kalau kita proceed dengan cara macam ni. Kita assign satu sampai 200. So dia tak efisien. Jadi untuk membuatkan ianya lebih efisien adalah kita menggunakan looping. Loop. Okay, ulang. Coding yang sama tapi ulang menggunakan looping. A for loop is commonly used to initialize array element. Okay, selalunya kita menggunakan for loop lah. For example, INTI. Okay, loop counter array index. Okay, I ni kita gunakan sebagai counter untuk menyatakan looping tu berada di index yang berapa dah. Okay. Next, kita declare array tu, int square bracket a equal to new int 20. Ni kita dah create array tu dan dia punya length adalah 20. Next, nak masukkan, nak assign dia adalah kita buat menggunakan for loop. For I ni adalah I ni yang kita declare di sini, ataupun kamu boleh declare dalam kurungan ni, inti. Okay, tak perlu declare di outside kan. Kalau kamu declare di outside, dalam ni kamu just letak I. So I equal to 0. So kita akan start dengan index 0. And then semicolon, I less than A dot length. Okay. A dapat dari sini. A dot length. Length dia adalah 20. Kan. Jadi kita nak dia looping. Dia ulang sebanyak 20 kali. Okay. 20 kali. Cumanya disebabkan kita start from 0. Kita start daripada index 0 kan. That's why kita kena guna I less than A dot length. So dia akan masuk sampailah index 19. Bila sampai index 20, dia dah tak boleh lah. Sebab sama, 20 equal to less than 20, dah error. So bila error, dia akan stop lah. Okay, then I++. Ini adalah format macam mana kita nak menggunakan for looping. Okay. I ni sebagai counter untuk index array tu. Kita start from 0. Kemudian syarat dia, condition dia. Kita nak dia ulang sebanyak berapa kali. Okay, selagi mana I less than A dot length. Selagi mana I kurang daripada 20. Dia akan ulang. Sampailah jumpa 20. 20 dah sama dah, dah tak kurang kan. So bila dah sama, dia tak memenuhi syarat ni dah, dia akan stop lah. So bila memenuhi syarat, okay, I. Okay. I tadi adalah kosong. Kan, nampak? I kosong kan. So AI maksudnya di A index kosong, index yang pertama. Kita assign value 0. Kemudian dia ulang balik. Kemudian dia buat I++ ulang. I++ ulang, I kali ni I sama dengan 1. Okay, I equal to 1, I less than A dot length, I++. Okay, masuk pula lagi. AI, sekarang I dah 1. Okay, bila 1, kita tengok kita nak assign berapa pula. Okay. So, dia keep on looping. Okay, note that loop or counter array index goes from 0 to length -1. Okay, dia akan ulang. Sampai length -1. Length 20 -1 jadi 19 kan. Dia akan ulang sampailah jumpa I ni jadi 19. It count through length equal to 10 iteration element using the zero number of index array. Programming take do not count on default initial values for array element. Okay. So this is how we insert data into array using looping, for looping. Okay, create array list dulu. Okay, int a equal to new int and then assign dia punya length. Kemudian masukkan for. Okay, for syarat dia macam ni, I equal to 0, I less than A dot length, I++. Okay, dia punya dalam ni pun selalunya sama je untuk array. And then dalam ni kamu buatlah macam mana kamu nak masukkan. Okay. Okay, so tadi kita dah tengok dah macam mana kita nak create array
macam mana kita nak add data into array, kan? Next, kita tengok macam mana kita nak relatekan dengan kelas dan method pula. Okay, macam mana kita nak masukkan array ni ke dalam kelas dan method yang kita belajar sebelum ni. Okay, nak tambah kali ni sebelum ni kamu dah belajar dah. Objek kelas macam mana, main kelas macam mana, method yang ada di objek kelas macam mana kita nak gunakan di main kelas. Next, kita nak tambah array pula ke dalam main kelas tersebut. Okay, ni apa ni? This except from the sales report program in the text uses the sales associate class to create an array of sales associate. Okay, so kita akan buat macam ni. An array of a class can be declared and the class methods applied to the element of the array. Sistem, okay, untuk main class kan, kita boleh minta user masukkan berapa banyak array yang dia nak buat. Kita boleh juga buat macam tu. System.out.println enter number of sales associate. Nampak tak? So kita dah minta user yang masukkan. Kita nak create array berapa banyak, kita minta user masukkan. So macam mana? System.out.println enter number of sales associate. Maksudnya kita nak create array untuk simpan data berkenaan sales associate ni. Kita pun minta user masukkan, kan? So sales associate macam mana kita capture adalah dengan variable number of associate ni. Scan.nextLine. So scan.nextLine ni akan capture apa user input dan store di number of associate. Okay, let's say user input 20. So scan.nextLine dia akan capture 20 and then dia akan store ke number of associate ni. Okay, bila user insert. Kemudian daripada situ baru kita create array. Kita create array daripada kelas sales associate. Sales associate square bracket and then nama array is record. New sales associate. Dalam bracket ni kita letak variable yang kita store user input berkenaan berapa banyak array yang kita nak create. Kan nampak number of associate ni. Number of associates dapat daripada ni, this one. Number of associate. Okay, number of associate ni dapat daripada user input. Bukan kita yang masukkan, tapi user yang masukkan. Kan user yang letakkan sendiri. Dia nak 10 ke, 20 ke, 30 ke, 100 ke, 200 ke, kan. So kita assign di sini, di square bracket ni. Pun boleh. Next, kita nak masukkan ke dalam array tu. Masukkan ke dalam array melalui objek kan, sebab kita buat sales associate ni. Sales associate ni adalah nama objek. So kita nak store variable of the object, kemudian kita nak store ke dalam array pula. So macam mana adalah declare dulu attribute yang terlibat, string name, double salary. Okay, so untuk sales associate ni dia ada attribute name dan salary. Kita nak minta user masukkan name and salary untuk sales associate 1 and so on, 2, 3 and so on lah. Okay, so dia punya attribute untuk sales associate adalah name and salary, dua je sahaja. So macam mana kita nak minta user masukkan adalah secara looping, for looping. Sama juga macam tadi, for int I equal to 0, okay, I less than number of associates, okay, number of associate I plus plus, okay, ataupun kamu nak buat I less than record dot number of associate, okay, untuk length kan. Okay, ini disebabkan kita dah minta user input, so kita boleh masukkan secara directly lah, I less than number of associate. Next, apa kita nak adalah kita nak minta user yang masukkan nama. System.out.println enter name. So user masuk Ahmad. So Ahmad tu dia akan di-scan melalui ni, scan.next. Dia akan capture Ahmad. And then dia akan store ke dalam name. Ahmad tu di-store ke dalam name. Next, system.out.println enter salary. Dia minta salary pula. Apa Ahmad buat adalah Ahmad pun type 2000. So scan.next double ni dia akan capture 2000 tu dan store ke dalam salary. So di sini kita dah ada attribute dan attribute yang store data lah. Okay. Name kita ada Ahmad, salary kita ada 2000. Next kita nak masukkan ke dalam array tu adalah melalui cara macam ni. Record I. Okay, nampak kita create array list tadi kan? Kita create array tadi kan? Record. Namakan record. So record di sini. I bergantung pada I sini lah. Kalau 0, 0, 1, 1 and so on. Equal to new sales associate name and salary. So kita akan store lah name and salary ke dalam array I ni. Which is start from 0. Kemudian tambah 1, tambah 2, tambah 3 and so on.
Okay, so ini adalah proses di mana kita minta user masukkan data, masukkan value, and then kita store value tu ke dalam array mengikut for looping ni. Start dengan equal to 0. So I 0. Rekod untuk kedudukan index 0 adalah yang ni. Kemudian ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Sampailah number of associate ni habis. Okay, so that is how we can store data by using for looping. Alright, okay. Macam mana? Boleh faham tak? Boleh ataupun confused? Ataupun nak saya ulang sekali lagi? Boleh ya? Okay, ni konsep macam mana kita nak minta user masukkan berapakah length array tu. Kemudian kita create array dan kita assign length tu berdasarkan user input ni. Okay. Kemudian kita nak masuk data pula. Kita assign, kita create array kan. Takkan kita nak start dekat create array, kita nak masuk data lah pula kan. So nak masuk data mengikut number yang user masukkan ni, length yang user nyata yang masukkan adalah macam ni. For INTI equal to 0, I less number of associate. Okay, number of associate ni. So dia akan bergantung pada berapa banyak bilangan data yang user masukkan. Kita tak assign siap-siap di sini. I++. So dalam ni user masukkan variable. Bila dah masukkan data ke dalam variable tu, kita create macam ni pula. Record I equal to new search associate. Apakah dia punya value? Name and salary. Name and salary first sekali akan di store ke record 0. Kemudian yang kedua, 3, 4, 5 sampailah habis. Okay. So that is how we can input data using for looping. Kan tak perlu kita nak ulang banyak kali. Kalau dia nak minta kita masuk 200 student, takkan kita nak ulang ni sampai 200 kan? Enter name, enter salary, kemudian masukkan dalam array record ni. Takkan ulang sampai 200, jenuh, panjang kan? Jadi untuk menggunakan dengan lebih efisien adalah kita menggunakan for looping ni. So bila for looping, coding dia macam ni saja, pendek je. Alright. Array of objects. Can use array to manipulate object. Kita juga boleh menggunakan objek untuk store ke dalam array. Okay, so example, create an array name array1 with an object of type T. So type T, let's say array tu type T. T apa? Boleh jadi student, person, so on. And then square bracket array1 equal to new person, student, n. And ni berapa banyak bilangan array lah yang kita nak masukkan. Ini adalah contoh syntax. Can instantiate array1 as follow. Boleh juga nak create array as follow. Macam ni. For, kita dah create dah di bawah kan. Atas ni, sorry. Di atas ni dah ada create dah. Next. For int j equal to 0, j less than array1 dot length. Okay. Length ni akan default pada n ni. J++. Okay, so dalam for ni kita buat macam ni. Array1 and then j. Kan kosong. Sama macam tadi kan. Sama macam ni. Kosong. And then new T. Data type apa? Person. And then dalam kurungan. Boleh letak kalau nak letak value. Dia letak dia punya attribute di sini. Okay, sama macam tadi lah. Sama macam ni. Okay, ini record ni adalah objek lah. Kan? Sebab kita menggunakan sales associate, kita tak guna pun integer, double, string, char. Tapi kita menggunakan sales associate. Jadi kita tahu record ini adalah daripada objek sales associate. Sama juga untuk ni. Alright. Creating an object array. Okay, an array of object is declared and sent and created just as an array of primitive data type. The following are a declaration and creation of an array of student object. Okay, proses dia, syntax dia sama juga walaupun kita menggunakan integer atau dengan kita menggunakan integer, double and so on. Cuma kita replace lah integer data type tu kepada student. Nampak? Jadi student. Student square bracket CS238 declare. Kemudian new line dia create CS238 yang ni equal to new student 5. Nampak dia gunakan dua line kan. Kamu boleh guna satu line. Okay. Line ni letak atas. Student square bracket CS238 equal to new student 5. So dia akan buat dalam satu line. Ni bawah ni tu bawah satu line. Okay. Ini dua line. Ini satu line. Nampak? Student
square bracket CSC238. Bila buat macam ni saja, ia adalah kita declare. Kita nak declare array tu CSC238. Kemudian kita nak create buat line baru CSC238 equal to new student 5. Ini kita create array. Ataupun kita buat satu line. Student square bracket CSC238 equal to new student 5. Nampak? So yang ni satu line saja. Yang ni dua line. So bergantung. Kamu rasa selesa nak guna yang mana? Dua line atau satu line? Yang ni tak ada paksaan lah. Dua-dua cara betul. Cumanya kamu kena ada satu pattern lah yang supaya mudah untuk kamu ingat. Selalunya kita gunakan satu line lah. Untuk kita create apa-apa pun. Nak create array ke, nak create object ke, and so on. So, bila kita buat ni, kan, bila kita declare and create macam ni, student, CSC238, new student 5. Apa komputer kita buat adalah, dia akan allocate 5 storage untuk CSC238 ni. Kan, CSC238, dia punya length adalah 5 kan, so dia akan create 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Manakala index pula start from 0. 0, 1, 2, 3, 4. Okay. Tapi data dia kita tak masuk lagi, sudah kosong lah. Cumanya kita allocate. Untuk CSC238, kita ada 5 memory location. Cuma tunggu untuk dimasukkan saja. Okay, so maybe ini akan bergantung pada apa user masukkan lah. Okay, tadi kita dah buat dah kan. Kita buat sampai sini, kita dah create array. Dah create array. Next, kita nak minta user masukkan. So macam ni. Nak minta user masukkan pula adalah, kan tadi dia minta 5 kan. 5. Ada index, ada 5 yang kita boleh isi. So takkan kita nak buat satu sampai 5 kan. Next kita gunakan for looping. So apakah attribute dia adalah string gender, string name, char gender, integer age. Okay, gender ni dia nak capture F dan M sahaja. So kita gunakan char. Okay, so ini adalah attribute untuk student. Okay, sekarang kita nak minta user masukkan adalah melalui for looping. Sama juga macam tadi. For int I equal to 0, I less than csc238 dot length. I plus plus. Okay, dot length. So dia akan ulang sampai dah length yang terakhir. Kedudukan length yang terakhir. So dalam for looping ni kita minta user masukkan system.out.println enter name. So bila user type, input.next ni akan capture apa yang user type ni dan store ke dalam name. Okay. Input.next ni akan capture, akan dapatkan apa yang user input. Let's say dia masuk Abu. So input.next ni akan capture Abu dan store dalam name. Okay. So input.next ni akan capture apa yang user input dan dia akan store dalam variable name. Kemudian system.out.print enter gender. So gender pula. So gender input.next ni akan capture apa yang user input, store dalam G. Okay, tapi string G. Sebab apa? Kadang-kadang user akan masuk, dia akan type female ataupun male, kan? Huruf yang penuh. Tetapi kita hanya nak gunakan huruf di depan saja, F dan M. So kita perlu convert dia kepada bentuk char, karakter. Kan? Ni char kan? Char gender. So string G dia dapatkan apa user masuk. Let's say user masuk F, female. Store dalam G. Next, untuk kita dapatkan F sahaja di depan adalah gender equal to G. G di sini lah. G ni daripada sini. G dot char add. Char add ni maksudnya kita nak dapatkan kedudukan char tu yang ke berapa daripada yang user input. Kita nak dapatkan F kan. Sebab user masuk female. So kita nak dapatkan F. F berada di kedudukan yang 0 lah. Kedudukan yang pertama kan. So that's why kita buat sini char add 0. Bila char add 0, dia akan capture F saja. Kalau user masuk male, dia akan capture M saja. Macam tu. Next, system.out.println enter age. Masukkan pula age. Age equal to input.next. So input.next ni akan refer apa user masuk dan store dalam age ni. Sekejap. Ni apa ni?
Okey, tadi sambungan ni sambungan. Sambungan daripada yang input tadi. Okey. Sambungan kan, input dia dah masuk age kan. So tadi dah masuk age sini, dah masuk age. Next, create a new student use default constructor. Kemudian kita nak create student baru pula menggunakan default constructor. So macam mana? Ni array yang kita dah create tadi. Ni CSC238 kan. Kita dah create di sini. CSC238 kan. Kita dah create di sini. Next kita nak masukkan dia. Nak masukkan apa user variable ni. Name, string, gender and age. Kita nak masukkan ke dalam array tu. Pertama sekali kita create a new student. CSC238 I equal to new student. Okay, so kita create new student. Next, kita assign the value. Okay, di 0, 1. Sorry, I ni 0. I 0. So, I 0. So, nak assign CSC238 I dot set name. Name. I dot, dot set gender and set age. So, di sini dia akan set satu-satu attribute ke dalam array 0, array 0, array 0. Bukan dia akan set satu-satu. Okay, so kalau cara macam ni dia tak berapa efisien lah sebab kita kena masukkan satu-satu. Okay, nak make it efficient kita boleh buat macam ni. Nampak tak? Ni. Okay. Kita boleh masukkan ke dalam array macam ni sekaligus. Tadi sama, read data daripada user. Next adalah CSC238 and then square bracket I equal to new student. And then name, gender, age. So, setiap tiga-tiga ni masukkan sekali dalam objek student dan akan store ke dalam index 0. Kemudian looping. I++. Sekarang I jadi 1 dah. So, I1. Dia akan store yang kedua ke dalam 1. Ketiga dalam 2. Keempat dalam 3 and so on. Okay, so itu adalah proses. Macam mana kita baca, kita dapatkan data daripada user. Kemudian kita nak store ke dalam objek dan kita masukkan ke dalam array. So, this is the method lah. Okay. Saya ulang sekali lagi sikit. Kita declare variable yang kita nak minta user masukkan. Kemudian kita buat for looping. Yang mana for I equal to 0. I less than length of the array. So, csc238.length. I++. Kemudian kita minta user masukkan name, gender, age. Kan setiap tiga-tiga attribute ni di store dalam name, di store dalam gender, di store dalam age. Kemudian kita nak masukkan ketiga-tiga attribute ni ke dalam objek adalah dengan cara macam ni. CSC238 and then square bracket I, ini adalah array yang keberapa, equal to new student. So, new student ni akan jadi objek student yang baru kita create, yang mana dalam kurungan ni ada name, gender and age berdasarkan user input tadi. So, dia akan masuk 1, 2, 3 and so on sampai habis. Okay. Okay, sikit lagi kita akan habiskan untuk array dulu untuk hari ni. Okay. Okay, example array object. Okay, macam mana kita nak menggunakan array sesuatu objek. Okay. Let's say kita dah create class student kan, public class student. Okay, nanti di kelas lain kita nak create objek student tu dan gunakan di dalam array. So, kita create public class student and then ada name, ID, grade. And then sini adalah normal constructor. Default constructor. Okay, default constructor dulu. Bawah ni baru normal constructor. So, untuk default constructor, name dia ada string. So, dia akan jadi null. ID akan jadi 0. Grade pun 0.0. Sebab ini adalah default constructor. So, kita kena initializekan dia kepada null ataupun 0. Next, normal constructor, public student, string name, integer ID, float grade. So, ini kita dapat daripada user input. Name equal to name. Sama sini. ID equal to ID. Underscore grade itu equal grade. Okay, dia dapat dari sini. So, ini adalah normal constructor. Next, dalam kelas cost. Dalam kelas cost, kita nak menggunakan objek student tersebut sebagai attribute untuk cost ni. Nampak? Kelas cost. Tetapi dalam cost, dia ada attribute string name dan juga student, objek student. Okay, maksudnya dia menggunakan objek student ni. Objek ni
student ni kita gunakan sebagai objek di kelas lain. So kita pass sebagai student. Kan bukan primitive data type, tapi data type yang kita buat student tu, kelas tersebut, kelas student tu. And then variable student. Kemudian macam mana nak guna? Sebab dia array kan. So student tu sini square bracket. So kita tahu akan ada apa? Akan ada for looping untuk menggunakan student ni. Akan ada banyak student yang kita pass ke course ni. So macam mana nak guna adalah public course string name int num of student. Nampak? Num of student ni based on user input tadilah. Okay. Untuk menentukan berapa kali kita kena looping. Lepas tu dalam normal constructor kita pun assign name equal to name, student equal to new student, and then square bracket num of student. Next, kita nak menggunakan array of student. Okay. Kita nak gunakan student ni, dapat kita pass dalam bentuk array kan, square bracket ni, kita nak guna yang pertama dulu. Kemudian nak guna yang kedua, ketiga. So nak buat penggunaan macam tu, kita kena apply for looping. So dalam ni, that's why kita guna for looping. For int I equal to 0, I less number of student, I plus plus student, I equal to new student. Okay, how to initialize name, ID, grade for each object. Okay, so dia akan ambil lah I yang 0 dulu. Looping kedua, I yang kedua. Looping ketiga, and so on. So, proses looping. So, ini adalah macam mana kita gunakan objek untuk digunakan ke kelas yang lain. Okay, objek array di kelas yang lain. Untuk yang ni nanti kita akan discuss lebih mengikut contoh-contoh coding yang saya akan share dalam lab nanti. Okay. Kita akan tengok in detail nanti. Okay, buat masa ni kamu cuma fahamkan yang untuk menggunakan objek array ni boleh juga digunakan macam ni. Okay. Nanti kita akan explore lagi dalam lab. Alright. Yang ni basically sama je macam tadi. Macam mana kita nak dapatkan kedudukan array tu. Sama juga ini. Okay, scanner kita minta user masuk semua, and then person1.new person 2.1, set name, set age, set gender. So itu looping. And then I tu jadi 1 pula, set lagi, looping. Okay, so cara macam ni tak berapa efficient. It's better for us to put person I equal to new person, dalam letak name, age, gender. So that akan jadi lebih efficient lah. Tak perlu lagi kita write beberapa extra line ni. Alright. For method overloading, we will continue next week. Okay. So kita stop sampai array dulu. Nanti dalam lab session kita akan buat lagi exercise untuk array. So saya nak minta kamu buat lah exercise tu. Okay, yang mana tak siap lagi exercise, minta siapkan juga by today. Sebab next week kita akan start exercise baru.